Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat Dr. Ghazali kerana telah memberikan saya peluang untuk berdirinya di sini bagi menyampaikan ucapan awam. Seterusnya, hadirin hadirat sekalian yang sentiasa berada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Kadari Pintar. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jiwa saya kemari, bukan untuk dapatkan pengganti, tapi untuk bawa kita semua menelusuri mauduk bicara yang membunyi gerakan LGBT menghakis kesatuan ummah. Saudara-saudari, dunia pada hari ini sedang dilanda krisis, iaitu krisis nilai. Edward Gibbon menulis bahawa segala dasar akhlak dan moral di Rom telah runtuh sehingga ramai orang memilih untuk hidup bebas. Benarlah bahawa Nabi Muhammad diutuskan untuk kita untuk menyelamatkan kita daripada kehancuran. Sabda Rasulullah, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nilai akhlak inilah yang menjadi landasan dan kayu pengukur yang penting bagi kita kerana akhlak tidak menghalang kehendak fitrah. Gerakan LGBT menghakis kesatuan ummah memerlukan kita berbicara tentang pengamalan muhasyid syariah. Justeru, 3 zaman berbeza akan kita telusuri bersama. Pertama, zaman kegemilangan yang perlu diteladani. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu kita insafi. Dan yang ketiga, zaman menilai dan munasabah diri dengan isu yang berlaku pada hari ini. Pertama, zaman kegemilangan. Hal ini kerana menurut Vernon Lewis dalam bukunya What's Went Wrong menyatakan bahawa kerajaan Islam mewarisi pengetahuan dan kemahiran Timur Tengah kuno, Yunani, Parsi dan India, seperti sistem penomoran kedudukan dari India dan seni perbuatan kertas-kertas yang asalnya rahsia orang Cina. Malah, kebanyakan pembelajaran dan kemajuan ini dapat dikaitkan dengan geografi apabila pengaruh yang dimiliki saudagar Muslim ke atas jalan perdagangan Afrika Arab dan Arab Asia amat besar. Hasilnya, tamadun Islam tumbuh dan berkembang di atas ekonomi saudagarnya, berbeza dengan tamadun Kristian, Cina dan India yang tamadunnya berasaskan kepemilikan tanah pertanian oleh bangsawan. Akhirnya, para saudagar membawa barangan dan kepercayaan mereka ke Afrika, China, India dan Asia Tenggara dengan pembaharuan sistem pemerintahan patuh syariah yang memelihara agama, harta, keturunan, akal dan jiwa. Hari ini, sebar luas nikmat Islam telah kita nikmati. Namun, persoalannya, sejauh manakah ia diaplikasi demi membentuk kesatuan ummah yang sejati? Anda jawab. Kedua, zaman kejatuhan yang perlu kita insafi. Tahukah anda bahawa jatuh bangunnya kesatuan ummah akan ditunjangi dengan aspek kepribadian yang dimiliki? Sepanjang 2017, golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau disebut sebagai LGBT merupakan kelompok tertinggi dijangkiti HIV, iaitu mewakili 50% daripada 3,347 kes baharu yang dilaporkan. Sesungguhnya, kadar statistik yang dinyatakan cukup membimbangkan. Tidakkah kita belajar daripada sejarah silam
bagaimana lenyapnya satu kaum angkara tindakan di luar batas kemanusiaan. Kisah umat Nabi Lut seharusnya dijadikan pedoman kerana kaum ini terkenal dengan perbuatan menyimpang daripada logik akal. Kerasnya hati, walau sudah diberi peringatan, mereka tetap tidak mahu bertaubat. Allah akhirnya memberikan azab kepada kaum Sadum berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu yang menyebabkan mereka tertimbus. Lalu turunlah surah A'raf ayat 81 yang bermaksud, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Persoalannya, sanggupkah kita melenyapkan kaum Melayu dan bangsa Malaysia dari tindakan-tindakan manusia yang bertopengkan syaitan? Saudara-saudari, yang ketiga, zaman menilai dan muhasabah diri. Dunia globalisasi kini menyebabkan tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi, tidak ada hambatan untuk berinteraksi kerana semuanya di hujung jari. Buktinya, 9 Mac 2018 menandakan satu detik kejayaan bagi gerakan LGBT di Amerika Syarikat apabila Mahkamah Persekutuan Nebraska mengiktirafkan undang-undang perkahwinan sejenis di 38 buah negeri. Perlu diingatkan hakikatnya, Malaysia bukanlah negara sekular atau liberal yang dibina berdasarkan nafsu dan keinginan majoriti. Akan tetapi, ia ialah sebuah negara yang mendefinisikan ketamadunan dan kesatuan ummah mengikut nilai-nilai Islam sejati seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Justeru, rakyat Malaysia sewajarnya tidak terpengaruh akan suara-suara gerakan feminis dan LGBT seperti Kumanggo dan Sister in Islam yang sedaya upaya cuba menginstitusikan keinginan dan kecenderungan mereka ke atas sistem kenegaraan. Ayuh semua bangkitlah kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku di Amerika Syarikat. Persoalannya, adakah ini kesatuan ummah yang kita impi-impikan? Tepuk dada, tanya selera. Secara konklusinya, komuniti sejagat hari ini sudah penat untuk melihat pelbagai gelagat. Hubungan sejenis mula mendapat tempat. Untuk menjadi hebat dan kuat agama tidak lagi diangkat. Sebaliknya, nafsu serakah yang mendapat tempat. Adakah semuanya hanya perlu ditunggu dan dilihat, atau sudah masanya ia perlu dirawat? Sudah tiba masa dan saat untuk kita hidup dalam satu syariat. Semoga kita dapat mewariskan anak-anak generasi akan datang warna-warni kehidupan. Tak mengapalah kalau hari ini kita kehilangan rumah. Jangan pula kerana gerakan LGBT kita menghakis kesatuan ummah. Izinkan saya mengakhiri kata-kata saya dengan serakat pantun. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kiruni. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.